0.6 guys. Memang kita kata dah level Hall effect punya joystick ni. 0.7 belah kiri, 0.6 belah kanan. So makin rendah dia punya average error ni adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak perkenalkan kepada anda satu wireless joystick yang saya consider affordable, mampu milik. Kalau kita pergi dekat Shopee dan juga Lazada, paling murah kita boleh dapat sekitar RM73 Malaysia, paling mahal dalam RM96 Malaysia. Perkenalkan, ini Machinik G320 Dual Mode Gamepad. Alright, jom kita tengok dia punya design dengan lebih dekat. So, di tengah-tengah ni ada logo Machinik, kemudian di bahagian bawah ada branding Machinik yang berwarna biru. Ini adalah LED indikator bateri. Lepas tu dia punya face button menyala dengan lampu dia yang tersendiri. A berwarna hijau, B berwarna merah, X berwarna biru dan Y berwarna orange. Lepas tu bentuk dia ergonomik. Kalau anda tengok dari sisi, anda boleh nampak dia punya curve tu memang cantik punya. Lepas tu tombol dia di bahagian belakang, bila saya pegang betul-betul rehat di tengah-tengah tapak tangan saya. Saya lenjan gaming dalam 2 jam macam tu, saya tak rasa cramp dekat saya punya tapak tangan ni lah. Lepas tu untuk orang yang saiz tapak tangan sederhana macam saya ni, bila kita pegang Machinik G320, mostly semua button dapat reach tanpa perlu extra effort gitu. Saya pegang macam ni, saya boleh sentuh X button. Saya pegang macam ni, saya boleh tolak dia punya analog kanan sampai ke hujung. Saya pegang macam ni, saya boleh tolak analog stick belah kiri dekat sampai hujung. Namun begitu untuk dia punya D-pad, D-pad kiri tak ada masalah, D-pad atas bawah pun tak ada masalah. D-pad yang paling kanan saya terpaksa gerakkan sikit. Saya punya tangan kiri, tapak tangan kiri saya terpaksa gerakkan ke kanan. Yang ni macam kena tambah effort sikit lah. Tapi bukanlah satu isu yang besar. Orang kata tambah kerja gitu. Okay, feeling tekan untuk dia punya button-button ni. Face button memang sedap untuk kita tekan. Rasa dia tactile dan dia perlukan sedikit tekanan lah. Bila kita tekan, bunyi dia Masya Allah mengeluarkan klik bunyi yang agak kuat. Untuk sesetengah orang mungkin benda ni annoying jugalah. Lepas tu dia punya D-pad pun okey untuk kita tekan, ada feeling tu sendiri. Dia punya RT dan juga LT ni pun dia pakai linear trigger. Jadi bila kita tekan, anda boleh nampak dari sisi memang sedap lah. Dia punya spring ni memang sedap. Untuk dia punya RB dan juga LB, dia macam button. Bila kita tekan, dia mengeluarkan bunyi klik yang agak kita kata annoying lah. Dan untuk dia punya analog stick ni, analog stick dia pun dia bahagian atas ada texture dan dia curve ke dalam. Memang bila kita pegang betul-betul sedap punya. Alright, build quality untuk Machinik G320 ni bagi saya nice gila. Plastik yang dia pakai itu keras, kalau kita tekan kuat-kuat pun tak ada masalah. Dan disebabkan dia punya surface tu jenis matte, dia menampakkan ini adalah sebuah premium produk lah. Dan kalau anda tanya apakah yang Machinik boleh improve dekat dia punya controller ni, bagi saya kalau boleh lah di area tombol ni dia buat texture sikit ke, dia tambah getah ke, supaya bila kita pegang controller ni tak adalah slip. So far saya guna tak adalah dia jatuh dekat lantai, pecah. So far tak adalah, but at least bila saya pakai dia, kadang-kadang dia punya kedudukan ni akan bergerak sedikit lah. That's why kalau dia tambah texture dekat dia punya tombol ni, dia akan membantu kita grip controller ni dengan lebih bagus. Alright, jom kita test button-button yang dia offer kepada kita. Saya guna website hardware tester ni. Jadi bila saya masukkan input, macam contoh dekat dia punya face button, saya tekan X button, dia punya B2 akan jadi 1, menandakan ada input di register masuk ke dalam kita punya PC ataupun laptop. Kalau kita tekan A button, dia punya B0 ni akan jadi 1. Yang paling kritikal bila kita beli mana-mana joystick ni adalah dia punya trigger button di bahagian belakang dan juga dia punya analog stick. Untuk trigger button ni, anda boleh tengok dekat B7 Okey, dekat B7 ni bila saya tekan, dia adalah linear, bermaksud yang dia punya input register tu berkadar langsung dengan pressure yang kita bagi. Anda boleh tengok dia akan slowly naik lah sampai 1. Okey, kita tekan slow.
Anda boleh nampak dia naik dan jadi satu. Ini adalah function dia. Kalau trigger button dia tak elok, dia akan skip. Dia akan mungkin 10, dia akan pergi 20, lepas tu dia akan skip ke 40, dia akan skip ke mana-mana angka lah. Kalau dia punya trigger button tak bagus lah. Tapi untuk Machinist G320 ni, based on apa yang kita dapat dari sini, based on saya punya pengalaman guna dia, memang nice gila. Seterusnya, untuk dia punya analog stick di bahagian bawah ni, anda boleh tengok bila saya gerakkan ke atas, basically dia punya axis 3 akan pergi ke -1. Bila saya turunkan analog belah kanan ke bawah, axis 3 akan duduk di bahagian 1. So untuk dia punya analog stick ni, kita nak dia boleh pergi ke semua sudut tanpa ada sebarang masalah. Ini bila dia boleh buat benda ni, maksudnya dia tak ada dead zone lah. Dead zone ni adalah satu position yang mana dia tak register secara total. Kalau kita main game, kita akan nampak karakter kita macam tak gi sangat. Katakan kita nak pergi ke depan, dia macam ada sangkut-sangkut sikit. Dia tak betul-betul live dengan apa yang kita buat dekat sini. And dekat sini pun sebenarnya anda boleh tengok, bila saya tak sentuh apa-apa, dia punya analog ni, dia tak jittering, dia tak bergetar ataupun dia tak bergoyang. Ini pun salah satu benda penting bila kita nak beli joystick. Alright, jom kita buat test celerity. Jadi test celerity ni kita nak tengok berapakah average error yang dibuat oleh dia punya analog stick. Kita pusing sahaja, kasih penuh. 0.6 guys. Memang kita kata dah level Hall effect punya joystick ni. 0.7 belah kiri, 0.6 belah kanan. So makin rendah dia punya average error ni adalah makin bagus lah. Anda boleh try benda ni. Saya akan letak link website ni dalam ruangan description box below. Jom kita tengok in real game dia punya pergerakan tu macam mana. Okay guys, sekarang kita berada dalam game Horizon Zero Dawn. To be honest dengan anda, saya main game ni pun tak habis lah. Tapi saya nak demo kepersisan analog stick yang Machinist G320 ni offer kepada kita. Anda boleh tengok bila saya tolak dia punya analog stick ni secara perlahan, dia punya pergerakan aiming tu pun perlahan lah. Memang persis gila guys. Dia tak ada jittering, dia tak ada macam skip-skip macam tu. Lepas tu kalau saya tolak lagi tinggi, dia punya pergerakan akan jadi laju, dan saya tolak sampai hujung, pergerakan dia jadi makin laju. Pergerakan dia yang perlahan tu bukan setakat menegak saja. Kalau saya buat secara diagonal pun, anda boleh tengok nanti. Yes, dia punya pergerakan sangat-sangat perlahan dan tepat orang kata. Jadi nice gila. Lepas tu kan, dia datang dengan dual vibration. Bila kita pegang, bila saya tekan trigger di bahagian belakang ni, untuk game ni dia akan keluarkan pedang dan dia akan bergegar sikit. Memang nice. Nampak Sekejap saya demo lagi kepada anda. Kena letak dia dekat depan. Okay, ataupun saya letak di atas meja, anda boleh dengar sendiri. Untuk game macam ni, dia punya vibration tu tak kuat sangat. Kalau anda main game racing, anda langgar kereta lain ataupun anda langgar dinding ke, vibration yang dia bagi kepada kita lebih nice lah. Lepas tu dia punya polling rate agak tinggi, tak silap saya dalam 250Hz. Jadi dia punya ketepatan tu pun tak ada masalah. Untuk sebuah wireless joystick yang harga bawah RM100 Malaysia, bagi saya ini antara alternatif yang sangat bagus untuk anda beli. Ini antara option yang bagus ada dalam pasaran kita. Saya sangat-sangat recommend anda untuk beli Machinist G320. Link beli ada dalam ruangan description box below. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.